Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Mari belajar sains bersama Cikgu Yang Izam. Kali ini Cikgu akan membuat perkongsian bab 6, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. 6.3 Sokongan, pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Standard pembelajaran adalah menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik, menentukan usia tumbuhan berkayu, menghubungkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan, menjalankan eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan tumbuhan. Apakah kepentingan sokongan tumbuhan? Sokongan bagi tumbuhan adalah untuk membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Selain daripada itu, untuk memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis, serta menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Untuk pengetahuan pelajar, sokongan tumbuhan adalah termasuk batang dan akar. Batang untuk menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan juga buah. Bagi akar memberi sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. Terdapat juga tumbuhan yang mempunyai akar yang di atas tanah untuk memberikan sokongan kepada tumbuhan. Bagi sistem sokongan tumbuhan darat, tumbuhan-tumbuhan darat boleh dibahagikan kepada tumbuhan berkayu dan juga tumbuhan herba, iaitu tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan berkayu. Biasanya tumbuhan berkayu ini adalah besar dan tinggi seperti pokok rambutan dan pokok ansana. Sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Ianya terbina daripada lignin, iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras. Tumbuhan herba, iaitu tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan herba bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Ianya mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Batang bagi tumbuhan herba adalah lembut dan layu jika ianya kekurangan air. Mari kita lihat struktur khas bagi tumbuhan. Struktur khas untuk memberikan sokongan tambahan atau untuk memanjat pada sokongan lain bagi memperolehi cahaya matahari. Sokongan tambahan tumbuhan berkayu adalah seperti akar baner, akar sokong dan akar jangkang. Manakala tumbuhan tidak berkayu, sokongan tambahan ialah sulur paut, akar jengkam dan batang berongga. Ini adalah salah satu gambar bagi sokongan tumbuhan berkayu. Ini juga adalah gambar bagi tumbuhan tidak berkayu, iaitu sulur paut. Okey, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, akar baner. Akar baner terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian dan pokok ansana. Kita kerap melihat pokok yang besar dan mempunyai akar seperti gambar di atas dan juga gambar ini. Akar sokong. Akar-akar yang tumbuh dari batang ataupun dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan dipanggil akar sokong. Contoh tumbuhan iaitu pokok bayan, pokok pandan dan pokok ara. Kita boleh lihat akar-akar
akan berjatuhan ke bawah daripada dahan ataupun batang pokok tersebut, seperti gambar di sebelah. Seterusnya, akar jangkang. Akar jangkang menyokong pokok bakau yang hidup dalam kawasan paya. Kita boleh lihat di kawasan paya pokok bakau di mana akarnya kelihatan timbul daripada permukaan tanah ataupun permukaan paya. Sulur paut. Sulur paut ialah struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Sulur paut terdapat pada pokok timun, beria dan juga labu. Kita boleh lihat gambar di sebelah menunjukkan sulur paut berpaut pada sokongan yang disediakan. Akar cengkam. Akar cengkam mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Akar cengkam terdapat pada pokok orkid dan juga pokok deduit. Ini adalah gambar pokok deduit yang dipenuhi akar cengkam di bawah daun-daunnya. Tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat. Tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Selain dari itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu arenkima. Apakah tisu arenkima? Tisu arenkima terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik. Keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ini. Ada tumbuhan akuatik membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar. Ini membolehkan bagi menambah daya apungan seperti pokok keladi bunting dan teratai. Gambar pertama dan kedua adalah pokok teratai, manakala gambar di bawah ini adalah pokok keladi bunting. Menentukan usia tumbuhan berkayu. Terdapat beberapa cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Cara yang paling biasa adalah menentukan gelang pertumbuhan yang ada di dalam batang tumbuhan. Kita boleh lihat gambar di sebelah, terdapat kerata rentas pokok bagi tumbuhan berkayu. Gambar foto menunjukkan 6.12 cara mengira gelang pertumbuhan yang dilihat di dalam batang tumbuhan berkayu yang telah ditebang. Cara pertama, yang pertama, pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang dahulu. Selepas itu pokok dipotong melintasi batang seperti gambar foto 6.12. Seterusnya gelang yang terdapat pada batang pokok dikira, di mana satu gelang mewakili 1 tahun. Gambar berikut menunjukkan gelang yang telah ditandakan, gelang pokok ya, nombor 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 dan 7. Seterusnya ada lagi gelang-gelang pokok kelihatan di bahagian bawah ya. So kita boleh lihat contohnya, daripada gelang pertama adalah tahun pertama, kedua gelang kedua, ketiga gelang ketiga dan seterusnya. Ini menunjukkan pokok yang dalam gambar raja ini adalah melebihi 30 tahun kalau kita lihat dekat sini. Cara kedua untuk mengira usia pokok. Pokok ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilik pokok. Mata gerudi dikeluarkan dan gegelam pertumbuhan dikira. Dan seterusnya, cara ini sebenarnya menyelamatkan pokok daripada ditebang. Contohnya pokok di dalam hutan simpang, pokok tersebut tidak perlu ditebang. Maka cara ini adalah yang terbaik. Kita boleh lihat gerudi
dimasukkan ke dalam batang pokok. Okey, seterusnya, menghubung kait sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan tersebut. Okay, untuk seterusnya, mari kita lihat slot fikir dan jawab. Okay, soalan pertama, mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan? Jawapan adalah untuk berdiri tegak mendapatkan cahaya. Soalan kedua, apakah perbezaan antara sokongan tumbuhan darat dengan tumbuhan akuatik? Terangkan. Jawapan adalah tumbuhan darat jenis berkayu mempunyai batang berkayu dan akar seperti akar baner, akar sokong dan akar jangkang. Tumbuhan darat jenis tidak berkayu mendapat sokongan daripada kesegahan sel, sulur paut dan akar cengkang. Tumbuhan akuatik pula bergantung pada batang berongga dan daya apungan air untuk sokongan. Soalan ketiga, bagaimanakah tumbuhan herba mendapatkan sokongan? Jawapan adalah tumbuhan herba ialah tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan herba disokong oleh kesegahan sel. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Anda boleh share video ini untuk rakan-rakan anda. Sekian, terima kasih. Bye. Everything changes.